مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نويت تعلم وتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجهه ومرضاته وثوابه وجناته سبحانه وتعالى. ثم أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang hadirin, sidang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertamanya kita mengucapkan alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk sampai kepada bulan Ramadan pada tahun ini, yang mana nikmat hidup di dalam bulan Ramadan ini tidak Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada semua golongan. Kita lihat pada sekeliling kita, keluarga terdekat kita, jiran kita, masyarakat sekeliling kita, ada golongan yang tidak sempat untuk sampai kepada bulan Ramadan. Allah Subhanahu Wa Taala mengambil nyawa mereka dan tidak sempat untuk masuk ke bulan Ramadan. Dan alhamdulillah Allah Taala memilih kita dan memberikan kita nikmat kehidupan di dalam bulan Ramadan, yang mana nikmat hidup di dalam bulan Ramadan ini adalah satu nikmat yang sangat besar bagi sesiapa yang mengetahui kelebihan dan juga keistimewaan bulan Ramadan itu. Seperti mana yang disebutkan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali di dalam kitabnya Lataiful Ma'arif fi Mali Mawasimil Am Minal Wazaif, bahawa peluang untuk hidup di dalam bulan Ramadan ini adalah satu anugerah yang besar, yang mana melebihkan seseorang itu berbanding seorang yang lain. Di dalam satu hadis dalam Musnad Ahmad diceritakan tentang seorang sahabat Nabi yang bernama Talhah bin Ubaidillah, di mana Talhah bin Ubaidillah ini datang kepadanya dua orang daripada penduduk Yaman untuk berjihad dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datang kepada dua orang penduduk Yaman itu kepada Talhah bin Ubaidillah, dan mereka berjihad bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam peperangan tersebut, dalam jihad tersebut, salah seorang daripada penduduk Yaman tadi, dua orang sahabat tadi, meninggal dunia ataupun mati syahid di dalam peperangan tersebut. Jadi sahabat yang pertama daripada dua orang tadi itu meninggal dunia dalam peperangan berjihad bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selang setahun selepas daripada itu, sahabatnya yang kedua daripada penduduk Yaman tadi meninggal dunia di atas katilnya, di atas katil. Maksudnya tidak meninggal dalam medan peperangan, tetapi setahun selepas daripada peristiwa tersebut, sahabat yang kedua itu meninggal dunia. Kemudian Talhah bin Ubaidillah pada satu malam dia melihat satu mimpi di mana sahabat yang kedua ini masuk ke dalam syurga terlebih dahulu berbanding sahabat yang pertama. Sedangkan kalau kita lihat, sahabat yang kedua ni meninggal di atas katil, dan yang pertama tadi meninggal di medan jihad di dalam peperangan. Jadi perkara itu menjadikan Talhah bin Ubaidillah hairan dan juga pelik dalam keadaan tersebut. Maka dia pergi bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan perkara tersebut. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa sahabat yang kedua itu telah melaksanakan ibadat, iaitu solat sebanyak 1,800 rakaat lebih daripada yang pertama, Dan kata Nabi SAW, wa shama Ramadan, dan dia telah melaksanakan puasa di dalam
bulan Ramadan. Jadi dengan 1 tahun yang sahabat yang kedua itu hidup lebih berbanding sahabat yang pertama tadi, dan dia sempat masuk kepada bulan Ramadan dan dia bersungguh-sungguh dalam melaksanakan ibadat, maka dia mendapat kelebihan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala berbanding sahabatnya yang pertama. Jadi itu adalah keistimewaan dan juga anugerah yang Allah Taala berikan kepada orang, anugerah yang Allah Taala berikan kepada sebahagian golongan dan tidak kepada golongan yang lain. Jadi apa yang nak kita bincangkan pada hari ini adalah tentang, tajuknya adalah jagalah Allah maka Allah menjaga kamu. Kalau sebelum ni kita mengikuti dakwah di Jamiah ini, kita mengikuti pengajian kitab Nurul Mubin fi Qawaidi Aqaididdin di dalam ilmu tauhid yang dikarang oleh Imam Ibn Juzai Al-Ghanati. Jadi untuk Ramadan kali ini kita nak isikan sedikit di samping daripada pengajian kita itu, kita pergi untuk melihat tentang kaitan di antara akidah dan juga ibadat puasa ini, ataupun kaitan di antara ibadat puasa ini dengan keimanan dan juga kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bagi kita nak relatekan dengan apa yang telah kita belajar di dalam kitab Nurul Mubin fi Qawaidi Aqaididdin oleh Imam Ibn Juzai. Baik. Kita tahu bahawa bulan Ramadan ini adalah satu bulan yang Allah Taala muliakan, yang Allah Taala agungkan berbanding bulan-bulan yang lain di dalam setahun tersebut. Dan Allah Taala jadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan yang mulia kerana beberapa sebab. Dan Allah Taala sebut antara sebabnya adalah diturunkan Al-Quran, iaitu dalam surah Al-Baqarah Allah Taala berfirman, "Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Itu adalah pentakrifan dan juga pengenalan daripada Allah Subhanahu Wa Taala berkaitan dengan bulan Ramadan dan kenapa ia dimuliakan. Sebagai contoh, kita nak bandingkan dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala terangkan dalam Al-Quran tersebut, ialah jika sekiranya kita nak memberi tahu kehebatan seseorang ataupun kita nak memberi tahu keistimewaan sesuatu benda, maka kita akan huraikan dengan panjang lebar. Contohnya apa? Kita nak beri takrifan kepada seorang alim, maka kita bagi tahu dia pernah belajar sekian, dia menulis kitab sekian, dia memberi ceramah sekian, dia mengajarkan kitab sekian di tempat-tempat dan juga sebagainya. Jadi apabila kita nak memberi takrifan kepada seseorang yang hebat, maka kita akan hurai dengan panjang lebar. Dan juga bila kita nak sebutkan tentang kelebihan dan juga keistimewaan sesuatu benda, kita akan hurai dengan panjang. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala apabila dia nak menerangkan tentang Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, apakah tersebut? Maka Allah Subhanahu Wa Taala sebut Syahrul Ramadan. Apa yang menjadikan dia mulia? Apa yang menjadikan dia agung? Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Diturunkan di dalamnya itu Al-Quran. Kalau kita belajar di dalam bahasa Arab, Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran itu sudah lengkap, sudah dianggap sebagai jumlah mufidah. Tetapi Allah Taala panjangkan lagi pentakrifan kepada Al-Quran itu dan juga sifat-sifat bagi Al-Quran tersebut. Di mana Allah Taala terangkan, unzila fihi al-Quran hudan linnas. Ini sifat yang pertama, iaitu menjadi petunjuk kepada manusia keseluruhannya. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan juga penjelasan-penjelasan kepada petunjuk-petunjuk. Wa bayyinatin minal huda, dan juga yang terakhir Allah Taala terangkan apa sifat Al-Quran adalah wal furqan, dan juga dia adalah pembeza di antara yang hak dan juga yang batil. Jadi Allah Taala apabila menerangkan tentang Al-Quran, Allah Taala menjelaskannya dengan panjang lebar, menghuraikannya panjang lebar untuk menunjukkan tentang keagungan dan juga kemuliaan Al-Quran. Bahkan dalam satu ayat yang khusus Allah Taala sebutkan tentang kemuliaan Al-Quran ini, iaitu dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-21,
"Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabal." Kata Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kami turunkan Al-Quran ini kepada gunung Ganang, hadzal Qur'ana ala jabal la ra'aitahu khashi'an, maka kamu akan lihat bahawa gunung Ganang itu akan tunduk, khusyuk, tunduk, mutasaddian, dan juga akan hancur lebur min khasyatillah, kerana takutkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nak menerangkan tentang keagungan dan juga kebesaran Al-Quran ini, Allah Taala sebut tentang sebesar-besar perkara, sehebat-hebat perkara yang boleh dibayangkan manusia pada ketika itu, iaitu gunung Ganang yang sangat besar. Maka Allah Ta'ala kata, kalau Allah Ta'ala turunkan Al-Quran itu kepada benda yang hebat, benda yang besar, benda yang kukuh, juga akan hancur, apatah lagi kita nak turunkan kepada manusia. Maka itu menunjukkan tentang keagungan dan juga kemuliaan Al-Quran. Dan disebabkan kemuliaan Al-Quran tersebut, Allah Ta'ala muliakan. Pertama adalah tempat diturunkan Al-Quran tersebut, iaitu di Gua Hira. Dan juga Allah Ta'ala muliakan juga di sekelilingnya, iaitu Mekah, kota Mekah. Dan Allah SWT juga muliakan pada waktu diturunkan Al-Quran tersebut, iaitu pada bulan Ramadan. Dan sebagai khusus lagi ialah pada malam Lailatul Qadar, mana Allah SWT menyebut, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairun min alf syahr. Jadi Allah Taala turunkan inna anzalnahu fi lailatul qadr, aku turunkannya, Allah Subhanahu Wa Taala menurunkannya pada malam Lailatul Qadar. Maka malam Lailatul Qadar Allah Taala jadikan dia satu malam yang mulia, di mana kadarnya Allah Taala sebut Lailatul Qadri khairun min alf syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi antara yang menjadi bulan Ramadan ini sebagai mulia adalah penurunan Al-Quran tersebut, iaitu pada malam Lailatul Qadar, iaitu penurunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala Al-Quran itu ke Baitul Izzah, iaitu langit dunia. Sebelum dia turun kepada Nabi SAW secara beransur-ansur selama 23 tahun. Jadi itu adalah salah satu daripada kemuliaan bagi bulan Ramadan. Dan antara yang menjadikan bulan Ramadan ini mulia adalah Allah Ta'ala memfardukan baginya puasa di dalamnya. Mana kita tahu, kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Ta'ala fardukan kepada kamu berpuasa di bulan Ramadan seperti mana yang telah difardukan kepada golongan ataupun umat-umat sebelum kamu. Moga-moga kamu mendapat ketakwaan. Dan bagi ibadat puasa ini, dia ada satu keistimewaan ataupun kelebihan berbanding ibadat-ibadat yang lain. Dan sebab itu Allah Ta'ala sebut menerusi kalam Nabi SAW, bahawa Nabi SAW bersabda, kullu hasanatin bi ashri amsalihha ila sab'ati mi'ati di'fin. Setiap perbuatan amalan itu akan digandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebanyak sama ada 10 kali ganda dan juga sehinggalah kepada 700 kali ganda. Jadi Allah Ta'ala letakkan had untuk memberikan gandaan kepada satu amalan itu daripada 10 kepada 700 kali ganda. Tetapi kata Allah Subhanahu Wa Taala, illa siyam, kecuali puasa. Semua ibadat yang lain, jihad, sembahyang, zakat, haji dan sebagainya, itu Allah Ta'ala tetapkan. Tetapi kata Allah Subhanahu Wa Taala, kecuali puasa. Fa innahu li, kata Allah Subhanahu Wa Taala, bahawa puasa itu adalah untukku. Fa innahu li wa ana ajzi bih, dan akulah yang akan berikan sebanyak mana yang aku mampu. Tidak tertakluk kepada konun ataupun tidak tertakluk kepada apa yang telah ditetapkan, yang disebutkan sebagai 10 hingga 700 kali ganda tersebut. Jadi apabila kita membaca hadis ini menunjukkan bahawa puasa itu ada satu keistimewaan yang lebih daripada ibadat-ibadat yang lain. Dan apabila kita perhatikan kepada ibadat puasa ini, kita melihat bahawa ia berbeza dengan ibadat yang lain. Dari sudut apa? Dari sudut yang pertama, kalau ibadat-ibadat lain tu
dia adalah suruhan untuk melakukan satu perbuatan. Satu suruhan untuk melakukan sesuatu perbuatan. Fa'lun, satu perbuatan. Contohnya apa? Solat. Solat kita diperintahkan untuk mendirikan solat, takbiratul ihram, niat, kemudian membaca al-Fatihah, baca surah, sujud, rukuk, tahiyat akhir, seluruh daripada rukun solat. Maka kita disuruh untuk melakukan perbuatan. Begitu juga haji, kita disuruh untuk mengerjakan tawaf, mengerjakan sa'i, mengerjakan di Mina, di Muzdalifah dan juga sebagainya. Ada perbuatan yang disuruh. Jadi itu adalah ibadat-ibadat yang lain. Tapi untuk ibadat puasa ini menjadi satu keistimewaan bagi mereka adalah menjadi satu keistimewaan bagi ibadat ini adalah umat Islam diperintahkan untuk tarkun, untuk meninggalkan perbuatan. Bukan melakukan perbuatan tapi untuk meninggalkan perbuatan. Iaitu meninggalkan perbuatan-perbuatan yang membatalkan puasa daripada terbit fajar hinggalah terbenam matahari. Jadi ibadat puasa ini adalah ibadat kita meninggalkan perbuatan, bukan kita melakukan sesuatu perbuatan. Jadi kata Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, ini menunjukkan bahawa apabila kita meninggalkan perbuatan kita, meninggalkan perbuatan, maka perkara itu tidak dapat dilihat oleh manusia. Seperti contohnya kita solat, orang boleh lihat kita sujud, kita rukuk, kita tahiyat dan juga sebagainya. Dan juga apabila kita melakukan haji dan juga umrah, orang boleh lihat perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Tetapi kalau untuk puasa, orang-orang di sekeliling kita itu tidak nampak kita berpuasa. Tidak nampak keadaan kita berpuasa. Ya, mungkin boleh dilihat muka letih dan juga sebagainya. Tetapi untuk memastikan bahawa seseorang itu benar-benar berpuasa ataupun tidak, itu hanyalah urusan di antara hamba-Nya dan juga dengan Tuhan. Jadi perkara itu kita tidak boleh tunjuk kepada orang lain bahawa kita berpuasa. Kita boleh kata kita berpuasa, tetapi yang hakikat sebenarnya adalah diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk puasa ini kita khusus hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itu kita sebutkan bahawa ia adalah istimewa kerana apabila seseorang itu berpuasa, maka sudah tentu dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana walaupun tidak nampak perbuatan kepada manusia, tetapi dia tetap melaksanakan puasa kerana dia meyakini Allah SWT melihat dia. Dia meyakini bahawa Allah SWT memperhatikan perbuatan-perbuatannya walaupun dia bersendirian di depan orang dan juga sebagainya. Jadi di dalam hadis ini nak menunjukkan bahawa oleh kerana ibadat puasa itu hanya khusus antara hamba dengan Tuhannya yang tahu berkaitan dengan ibadat puasa, maka sebab itulah Allah Ta'ala khususkan ganjaran pahala itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata tanpa diketahui oleh malaikat, tanpa diketahui oleh manusia yang lain. Maka Allah Subhanahu Wa Taala sebut illa siyam, kecuali puasa, fa innahu li, itu adalah hanya untuk kepada aku, ikhlas kepada aku. Wa ana ajzi bih, dan akulah yang memberi pahala kepada orang yang berpuasa tersebut. Jadi itu adalah konsep kita berpuasa. Apabila kita berpuasa, maka itu menunjukkan kalau kita betul-betul berpuasa, maka itu menunjukkan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga dengan keikhlasan itu, melazimi daripada keikhlasan itu adalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu sudah terbukti dengan kita berpuasa dengan sebenar-benarnya. Dan yang kedua, apa kaitan puasa ini dengan akidah kita ialah, pertama, puasa ini adalah meninggalkan satu perkara yang asasi bagi manusia, iaitu kita meninggalkan makan dan juga minum. Makan dan juga minum. Jadi bagi seorang manusia itu, dia perlu makan dan juga dia perlu minum untuk hidup, untuk meneruskan kehidupannya seharian dan juga sebagainya, untuk dia bekerja, untuk dia mencari rezeki dan juga sebagainya. Tetapi apabila datangnya suruhan Allah Subhanahu Wa Taala untuk dia seseorang hamba itu
berhenti daripada melakukan apa yang diperlu, daripada keperluan asasinya. Maka apabila dia melaksanakan perintah tersebut, maka ia sebenarnya dia taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala walaupun terpaksa mengorbankan dirinya. Maka hal tersebut tidak timbul, tidak akan terbit kecuali daripada keimanan yang ada di dalam hati manusia. Jadi apabila perintah untuk melaksanakan keperluan asasi untuk menyekat daripada melakukan satu perkara yang menjadi keperluan baginya, maka dia lakukan, maka itu menunjukkan bahawa dia patuh dan juga dia taat kepada perintah yang diberikan. Maka dalam hal ini Allah berikan kepada kita perintah untuk berhenti daripada melaksanakan perkara yang kita perlu. Maka hal itu menunjukkan apabila kita melaksanakannya, menunjukkan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila kita melaksanakan puasa itu, sebenarnya kita menyekat diri kita daripada untuk mematuhi, menyekat diri kita daripada melanggari had ataupun batasan-batasan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu menjurus kepada perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kalau perkara asas pun, yang keperluan asasi pun kita boleh tahan untuk kita tidak melakukannya, apatah lagi perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang bukan perkara asasi bagi manusia, maka perkara itu sudah lebih lagi boleh kita jauhi. Sebab itu Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin membahagikan puasa ini kepada 3 yang biasa kita dengar. Yang pertama ialah puasa umum, puasa kepada orang awam, iaitu menahan lapar dan juga dahaga, dan juga perkara-perkara yang membatalkan puasa. Ini adalah puasa yang dilaksanakan oleh orang-orang awam seperti kita lah. Dan puasa am ini pun sudah menjadi berat kepada kita, belum lagi kita nak tengok kepada tingkatan yang lebih tinggi. Jadi pertama ialah puasa awam, iaitu puasa menahan diri daripada makan, minum dan perkara-perkara lain yang membatalkan puasa. Maka itu adalah puasa awam. Dan yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, adalah puasa khusus. Puasa khusus, iaitu golongan yang lebih sedikit, iaitu para salihin, para wali-wali dan juga sebagainya. Iaitu puasa mereka ni adalah puasa menjaga tubuh badan, menjaga anggota badan mereka ini daripada melakukan maksiat. Iaitu sepertinya mata, menjaga mata daripada melihat kepada benda-benda yang haram, telinga, menjaga telinga daripada mendengar perkara-perkara yang haram, mulut, menjaga mulut daripada berkata perkara-perkara yang haram, dan juga seluruh tubuh badan yang lain, anggota badan yang lain, menahan diri daripada melakukan maksiat kepada Allah SWT. Maka ini disebutkan sebagai puasa khusus, iaitu golongan yang soleh, para salihin dan juga awliya. Dan di sana ada tingkatan puasa yang paling tinggi, iaitu puasa saumul khususil khusus, iaitu para khawas, para nabi-nabi, para anbiya, para rasul, para awliya, iaitu puasa mereka adalah menumpukan seluruh fikirannya, tumpuannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata, dan berpuasa daripada selain daripada memikirkan tentang selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, makhluk-makhluk yang selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu adalah puasa mereka. Puasa daripada memikirkan tentang keduniaan, memikirkan tentang sesuatu perkara yang lain selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu adalah puasa khusus, al-khusus, puasa khususil khusus untuk golongan-golongan para anbiya, para nabi dan juga para rasul alaihi wassalatu wassalam. Jadi apa yang kita sebutkan tadi adalah puasa itu adalah menyekat perkara yang asasi, dan kita dengan kita berpuasa, kita melatih diri untuk mengikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala, supaya bukan sahaja melaksanakan perintahnya, dan juga dalam masa yang sama kita tidak melaksanakan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seterusnya adalah itu dari sudut ibadat puasa itu sendiri.
Dan apabila kita lihat kepada ibadat puasa ini, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala khususkan ibadat puasa itu kepada zatnya yang mulia? Fa innahu li wa ana ajzi bihi, itu ialah kerana ibadat puasa ini tidak dijadikan satu ibadat ritual di dalam agama-agama lain yang menjadikannya satu bentuk sembahan kepada sembahan-sembahan mereka. Iaitu tidak ada kita lihat satu agama yang menjadikan puasa ini sebagai satu bentuk sembahan. Tetapi apabila kita lihat kepada perkara-perkara yang lain seperti sujud, rukuk, itu ada pada agama yang lain untuk menunjukkan bahawa mereka ni menyembah kepada sembahan mereka. Tetapi untuk puasa tidak ada satu agama yang menjadikan puasa ini ibadat sebagai menyembah kepada Tuhan mereka. Kerana boleh jadi ada syariat puasa di dalam agama lain, tetapi itu adalah untuk kesihatan, untuk menjaga diri dan juga sebagainya, tapi bukan untuk sembahan, bukan untuk menyembah sembahan mereka. Tapi di dalam Islam kita diletakkan syariat meletakkan puasa itu adalah untuk sebagai satu ta'abbud, perhambaan dan juga penyembahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berpuasa. Dengan puasa tersebut kita mengharapkan ganjaran dan juga pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan melaksanakan perintah-perintahnya. Jadi dengan perkara tersebut, maka kita melihatkan bahawa puasa ini adalah satu ibadat yang khusus yang ada di dalam Islam, yang mana berbeza dengan agama-agama yang lain. Jadi apabila kita memahami perkara tersebut, kita tahu bahawa puasa itu adalah khusus kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Taala berhak untuk memberikan pahala yang diinginkan ataupun dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kata Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin juga, kenapa ganjaran pahala di dalam bulan Ramadan ini dilipat kali gandakan? Kerana di dalam ibadat puasa tersebut adanya nilai yang disebut sebagai nilai kesabaran. Kita sabar daripada perkara-perkara yang diharamkan kepada kita, dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kita menahan diri kita, sabar diri kita daripada melaksanakan perkara-perkara yang perlu kita lakukan, keperluan asasi yang kita lakukan. Maka dalam kesabaran itu Allah Ta'ala sebut dalam satu ayat Al-Quran, mana Allah Ta'ala sebut, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah Subhanahu Wa Taala maka diberikan ganjaran kepada orang yang sabar ini, innama yuwaffas sabiruna ajrahum, pahala-pahala mereka ini bighairi hisab, dengan tanpa hisab. Maka disebabkan nilai kesabaran itu, maka Allah Ta'ala berikan ganjaran berlipat kali ganda kepada orang yang berpuasa. Jadi itu adalah seberingkas berkaitan dengan apa yang nak kita kaitkan di antara akidah akidah itu dengan ibadat puasa. Jadi dengan ibadat puasa ini, secara kesimpulannya adalah dia menjadi satu bukti, dia menjadi satu dalil bahawa seseorang itu beriman. Apabila seseorang itu melaksanakan ibadat puasa dengan sesungguhnya, seperti mana yang dituntut, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, melaksanakan perkara tersebut, maka itu menunjukkan bahawa wujudnya keimanan dalam dirinya dan wujudnya kepercayaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan terbit daripada kepercayaan dan juga keimanan itu adalah keikhlasan dia dalam melaksanakan ibadat tersebut. Jadi itu adalah secara ringkas berkaitan dengan kaitan di antara ibadat puasa dengan akidah. Dan saya akan kaitkan dengan hadis yang akan kita bacakan, iaitu jagalah Allah maka Allah menjaga kamu. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Dan Ibnu Abbas adalah seorang sahabat Nabi SAW yang usianya muda. Dia lahir sebelum daripada hijrah dalam beberapa tahun. Sebelum daripada hijrah Nabi SAW beberapa tahun. Dan dia adalah sahabat yang
banyak meriwayatkan hadis. Dikatakan beliau meriwayatkan 1,600 lebih hadis. Dan wahwa minal mukatsirin, maksudnya dia antara sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Dan hadis yang akan kita bacakan ini adalah hadis nasihat Nabi SAW kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu pada ketika Ibnu Abbas ini masih kecil, masih pada usia kecil. Dan seperti mana kita sebut tadi, Ibnu Abbas adalah sahabat Nabi SAW yang muda. Jadi dikatakan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu pada ketika Nabi SAW memberi wasiat ini kepada beliau rahimahullah radhiyallahu taala anhu, berumur 9 juga ataupun 10 tahun. Maksudnya masih lagi remaja, nak masuk kepada tahap remaja. Sebab itu dalam hadis ini kita akan baca Nabi SAW memanggil ya ghulam. Ghulam ni adalah untuk menunjukkan kepada kanak-kanak yang nak masuk kepada dewasa. Ataupun kanak-kanak yang di umur 10-9 tahun, lebih kurang begitu. Jadi dalam hadis ini ialah diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahawa Ibnu Abbas berkata, aku berada di belakang Nabi SAW pada satu hari. Maka Nabi SAW bersabda kepadaku, ya ghulam, wahai pemuda, wahai kita kata wahai kanak-kanak, wahai budak. Merujukkan kepada Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Inni u'allimuka kalimatin. Aku akan ajarkan kepada kamu beberapa kalimat, beberapa jumlah, beberapa ayat, beberapa nasihat. Inni u'allimuka kalimatin. Ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, maka Allah Ta'ala akan menjaga kamu. Nanti kita akan bahaskan apakah yang maksudkan ihfazillaha yahfazka. Ihfazillah tajidhu tujahak, kata Nabi SAW. Jagalah Allah, maka kamu akan mendapati bahawa Allah Ta'ala itu berada di hadapan kamu. Iza sa'alta fas'alillah. Dan apabila kamu nak meminta sesuatu, nak meminta pertolongan, meminta satu kehendak dan juga sebagainya, maka mintalah kepada Allah SWT. Wa iza sta'anta fasta'in billah. Dan jika kamu ingin meminta pertolongan, maka mintalah kepada Allah SWT. Wa'lam, kata Nabi, ketahuilah, annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in, kalaulah seluruh umat ini berkumpul untuk memberi manfaat, sedikit manfaat kepada kamu, lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak, maka mereka tidak akan memberi manfaat kepada kamu kecuali apa yang telah ditentukan kepada kamu oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kamu. Wa inijtama'u ala an yadubuka bi syai'in, kalaulah mereka ni umat tadi yang seramai seramai ramai umat tu berkumpul untuk memberikan mudarat kepada kamu, lam yadubuka, dan mereka ini tidak akan memberi mudarat kepada kamu, illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak, kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke atas diri kamu. Takdir, qada yang Allah Ta'ala tetapkan, itu sahaja yang akan berlaku kepada diri kamu. Wufi'atil aqlam, telah diangkat segala pena-pena, iaitu yang dituliskan takdir-takdir manusia. Wajaffatis suhufu, dan juga telah keringlah dakwat-dakwat dan juga kertas-kertas. Maka menunjukkan bahawa semua takdir itu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini adalah satu hadis yang sangat hebat, sangat besar maknanya. Di mana kata Ibn Rajab Al-Hambali bahawa ini menunjukkan tentang hadzal hadis yatadamman wasaya azimah. Dalam hadis ini ada wasiat yang sangat agung, yang sangat hebat. Wa qawaida kulliyah, dan juga kaedah-kaedah kulli min ahammil umuruddin wa ajaddiha, daripada perkara-perkara yang besar tentang agama dan juga yang seagung-agungnya. Hatta qala ba'dul ulama, sehingga berkata sebahagian daripada ulama apabila membaca hadis ini, tadabbartu hadzal hadis,
aku mentadabbur hadis ini, mendalami hadis ini. Fa adhashani, maka ia hadis ini sangat memberi satu kedahsyatan kepada diriku, menjadi satu aku terkejut, dahsyat dengan membaca hadis ini. Waqittu atish, dan hampir-hampir aku ini pening, tidak tahu nak huraikan macam mana. Fawa asafa, maka malanglah, minal jahli bihadzal hadis, bang siapa yang tidak tahu tentang hadis ini. Wa qillati tafahumi li ma'nahu, dan juga siapa yang tidak faham tentang apakah yang ingin disampaikan dalam hadis ini. Jadi itu menunjukkan tentang betapa besarnya wasiat Nabi SAW kepada Ibnu Abbas tersebut. Dan kata Ibnu Hajar Al-Haytami berkaitan dengan hadis ini juga, hazal hadis bi'tibari tariqatihi hadisun azimul mawqi'. Daripada hadis ini apabila dibaca, maka Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan bahawa aku mengetahui bahawa hadis ini betapa tinggi kedudukannya. Wa aslun kabirun fi ri'ayati huquqillah, dan satu dalil dan juga satu usul yang besar untuk anjuran untuk menjaga hak-hak Allah Subhanahu Wa Taala. Wa tafwidu li amrihi, dan juga menyerahkan segala urusan kepadanya. Wa tawakkal 'ala Allah, dan juga bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka para ulama memandang hadis ini sebagai satu hadis yang agung, satu hadis yang besar maknanya jika sekiranya kita mengetahui tentang makna-makna yang terselindung daripada wasiat Nabi SAW tersebut. Jadi yang pertama dituliskan ataupun dikeluarkan para ulama berkaitan dengan hadis ini adalah berkaitan dengan wasiat Nabi SAW, yang mana dia memulakan wasiat itu dengan ya ghulam inni u'allimuka kalimatin. Jadi yang pertama, Nabi panggil dulu Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Panggil dulu ya ghulam inni u'allimuka kalimatin. Aku nak ajarkan kepada kamu beberapa perkara, beberapa ayat dan juga beberapa peringatan dan juga nasihat. Jadi para ulama mengeluarkan fawaid ataupun isi penting di dalam hadis ini adalah apabila kita nak memberikan satu pengucapan, nasihat yang penting ataupun pemberitahuan yang penting. Yang pertama, kita perlu menarik perhatian pendengar terlebih dahulu. Jadi kita sebut ya ghulam. Nabi SAW sebut wahai pemuda, wahai kanak-kanak, datang. Inni u'allimuka kalimatin. Tarik dulu perhatian dia, barulah kita sampaikan kepadanya nasihat yang kita nak berikan. Jadi ini adalah cara kita untuk memberi tahu satu perkara yang besar, satu perkara yang penting adalah kita kena tarik dulu perhatian orang yang mendengar. Maka Nabi SAW buat perkara tersebut kepada Ibnu Abbas. Sebab Nabi nak berikan satu nasihat yang sangat penting. Dan yang kedua yang boleh kita tahu sebelum ni, bahawa Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ini berumur usia yang muda, usia yang masih muda. Dan Nabi SAW memberi nasihat ini, bahawa nasihat ini atau wasiat ini sebagai wasiat yang berterusan untuk kehidupannya, ataupun kita sebut sebagai evergreen untuk kehidupannya, untuk menjadi bekalan baginya untuk menjalani kehidupan. Jadi apa yang boleh kita ambil daripada pengajaran hadis ini adalah satu nasihat dan juga satu wasiat yang kita berikan kepada golongan yang lebih kecil, golongan-golongan muda, maka ini memberi kesan yang besar kepada kehidupan mereka. Apabila kita berikan nasihat itu kita berikan dengan bersungguh-sungguh, kita berikan dengan kaedah yang kita sebutkan tadi, maka nasihat itu menjadi pegangan kepada orang tadi ataupun kanak-kanak tadi, dia pegang sehinggalah kepada usianya meningkat dewasa. Jadi kepentingan seseorang itu
mentabiah golongan-golongan muda, antaranya anaknya, anak muridnya, kanak-kanak di sekelilingnya, ialah memberikan nasihat yang baik untuknya untuk menjadi pegangan baginya untuk beliau hadapi kehidupannya ketika dewasa. Dan kita tahu bahawa kesan daripada nasihat pada ketika kecil ini sangat besar dan juga mempengaruhi keseluruhan hidup seseorang tersebut. Kita baca daripada sirah para ulama, kenapa dia menjadi ulama dan kenapa dia memilih jalan tersebut, itu adalah kesan tarbiyah dan juga nasihat yang dia dapat pada ketika waktu kecil. Seperti mana dalam satu kisah tentang mufassir di Mesir, iaitu Imam Mutawalli Asy-Sya'rawi, di mana Syekh Ali Jumaah menyebutkan bahawa dia mendahulukan dakwah daripada daqaiqul fiqh ataupun daqaiqul ilm, perkara perincian di dalam ilmu-ilmu yang dalam, yang detail itu. Dia mendahulukan dakwah kepada Allah kerana melihat kepada gurunya yang mana mengajar melebihkan dakwah kepada masyarakat berbanding daripada memperincikan tentang masalah-masalah yang sangat terperinci dan juga halus. Jadi itu memberi kesan kepadanya dan juga menjadi satu peribadinya, dan daripada perkara tersebut membentuk beliau sebagai seorang mufassir yang mendahulukan dakwah kepada Allah berbanding daripada mengkaji ilmu secara halus. Apa yang nak disebutkan adalah tarbiyah dan juga nasihat pada ketika seseorang itu masih kecil, itu akan memberi pengaruh kepada pembinaan karakter dan juga pribadi seorang tersebut untuk beliau membesar sebagai apa yang dinasihatkannya pada ketika kecil. Jadi pada usia yang kecil, kanak-kanak dan juga budak-budak perlulah diberikan dengan nasihat yang baik, dengan wasiat-wasiat yang evergreen seperti mana yang diberikan oleh Nabi SAW. Dan Nabi SAW apabila dia berikan nasihat ini, sifat bagi kata-kata Nabi ataupun sabda Nabi SAW itu adalah jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim ni maksudnya adalah kata-kata yang sedikit tapi maknanya terlalu besar, maknanya terlalu luas. Seperti mana yang akan kita sebutkan tadi, apakah yang dimaksudkan oleh Nabi SAW dalam sabdanya tersebut. Jadi Nabi SAW apabila memberi nasihatnya ringkas tetapi mempunyai makna yang mendalam dan juga makna yang luas. Kata Nabi SAW, ya ghulam, inni u'allimuka kalimatin, ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Taala akan menjaga kamu. Apakah yang dimaksud dengan ihfazillah? Kata para ulama, ihfazillah adalah laksanakan imtithalu awamirihi, melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan juga meninggalkan segala larangannya. Tetapi Nabi SAW tidak menyebut tinggalkanlah apa yang dilarang oleh Allah, buatlah apa yang disuruh, diperintahkan oleh Allah. Tetapi Nabi SAW dengan jawami'ul kalim, dia menyebut ihfazillah, jagalah Allah. Maksudnya jaga, ihfaz huquqallah, hak-hak Allah. Allah Ta'ala suruh kamu bersolat, maka kamu perlu solat. Allah SWT suruh kamu melaksanakan puasa, kamu kena berpuasa. Allah Ta'ala perintahkan kepada kamu untuk melaksanakan haji, maka kamu perlu melaksanakan haji. Jadi ihfazillah itu adalah jagalah hak Allah SWT. Perintah-perintahnya kena laksanakan dan larangan-larangannya perlu dijauhkan. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala, kata Nabi SAW, ihfazillah yahfazka. Maka apabila kamu telah menjaga hak-hak Allah, maka Allah Ta'ala akan menjaga kamu. Apabila kita melaksanakan kewajipan yang Allah Ta'ala suruh, kita tambah lagi dengan nawafil, perkara-perkara sunat dalam ibadat kita, maka Allah Ta'ala akan menjaga kita dari sudut kita tidak akan terkeluar daripada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Ialah Allah Ta'ala ihfazillah yahfazka, ialah menjaga akidah kita daripada terpesong, daripada menyembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila seorang itu sentiasa melaksanakan
amalan fardu, amalan sunat, tambah lagi amalan sunat, sentiasa melakukan perkara tersebut, maka sampai satu tahap maka Allah Taala jadikannya sebagai wali, sebagai wali Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam kita melaksanakan ibadat-ibadat tersebut, kita meningkat daripada satu peringkat kepada satu peringkat sehinggalah Allah Taala angkat kepada satu peringkat yang tinggi di sisinya. Mana dalam satu hadis Nabi SAW, dalam satu hadis qudsi yang Nabi SAW sampaikan tentang Allah Subhanahu Wa Taala, bahawa Allah Taala berkata, "Man 'ada li waliyan faqad azantuhu bil harbi." Barang siapa yang menentang wali Allah, menentang wali Allah, man 'ada li waliyan faqad azantuhu bil harbi. Maka aku akan kata Allah Subhanahu Wa Taala umumkan ataupun umumkan ke atasnya peperangan. Man 'ada li waliyan faqad azantuhu bil harbi. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtu alaih." Dan tidak ada satu ibadat yang aku sukai, yakni Allah Taala suka untuk seorang itu melakukan, kecuali apa yang telah difardukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta ahabbah. Ini yang saya nak sebutkan sebentar tadi, berkaitan dengan poin yang sebentar tadi, iaitu seorang hamba itu sentiasa melaksanakan ibadat, tambah daripada fardu tersebut, tambah kepada amalan-amalan sunat. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta ahabbahu, sehinggalah Allah Subhanahu Wa Taala cinta kepadanya disebabkan oleh ibadat yang dilakukan oleh seorang tersebut, seorang hamba tersebut. Dan kata Allah Subhanahu Wa Taala, fa idza ahbabtuhu, dan apabila aku telah mencintai seorang hamba, kuntu sam'uhu allazi yasma'u bih, maka aku adalah pendengaran yang dia mendengar dengannya. Wa basaruhu allazi yubsiru bih, dan aku juga penglihatan yang dia melihat dengannya. Wa yaduhu allati yabtashu biha, dan juga aku adalah tangan yang dia melakukan pekerjaan. Wa rijluhu allati yamshi biha, dan juga kaki yang dia berjalan dengannya. Wa in sa'alani a'taituhu, dan apabila dia berdoa kepada aku, sudah tentu aku akan berikan kepadanya. Wala in ista'azani la'u'izunnahu, dan apabila dia meminta perlindungan daripada aku, maka aku akan beri perlindungan kepadanya. Maka ini adalah kita sebut sebagai hifzullah. Allah Ta'ala jaga. Allah Ta'ala apabila seseorang hamba itu sentiasa melaksanakan amal ibadat sampai kepada satu tahap, hatta ahabbahu, kata Allah SWT, sehinggalah aku mencintainya. Maka aku adalah pendengarannya, aku adalah pelihatannya, aku adalah tangannya, dan juga aku adalah kakinya. Maksudnya dia berada dalam penjagaan Allah SWT. Kalau dia minta sesuatu, maka aku akan beri. Kerana Allah SWT cinta kepada hamba tersebut. Dan apabila dia meminta perlindungan, maka Allah Ta'ala akan berikan perlindungan kepadanya. Maka ini yang disebutkan sebagai ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, maka Allah Ta'ala akan jaga kamu. Akan menjaga kamu. Jadi apabila kita melaksanakan, menjaga hak-hak Allah SWT, kita kena yakin dan juga kita kena beriman bahawa Allah Ta'ala akan jaga kita. Jaga diri kita, Allah Ta'ala akan jaga diri kita, jaga harta kita, jaga keluarga kita, kerana kita taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan melaksanakan segala perintahnya. Dan dalam hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata lagi, ihfazillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah Subhanahu Wa Taala, maka kamu akan melihat Allah Subhanahu Wa Taala di hadapan kamu. Apakah maksud wasiat Nabi ini? Ialah apabila kita menjaga hak Allah seperti mana disebutkan tadi, maka tajidhu, kamu akan melihat Allah Ta'ala di hadapan kamu. Apakah maksudnya? Maksudnya ialah Allah Ta'ala akan membimbing kamu. Apabila kamu solat, kamu puasa, kamu zakat, kamu melaksanakan segala kewajipan yang Allah Ta'ala fardukan kepada kamu,
maka Allah Ta'ala akan pimpin kamu kepada jalan-jalan kebaikan. Maksud kat situ adalah Allah Ta'ala akan lorongkan kamu secara kita laksanakan tersebut, maka Allah Ta'ala akan lorongkan kita kepada jalan-jalan kebaikan. Tajidhu tujahat, setiap daripada perbuatan kita, keputusan kita, maka itu dipandu oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dipandu oleh taufik daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk kita melaksanakan perkara-perkara yang baik dan juga bermanfaat kepada kita. Maka itu adalah maksud ihfazillah yahfazka. Ihfazillah tajidhu tujahak. Kamu akan lihat Allah Ta'ala berada di hadapan kamu. Tetapi mungkin kita bertanya, mungkin seorang tu selalu solat, selalu berpuasa, selalu menunaikan zakat, dia tidak tinggal satu perkara yang fardu, tetapi ada dia ditimpa bala, ditimpa kesusahan. Jadi bagaimana kita nak kata ihfazillah yahfazka ataupun ihfazillah tajidhu tujahak, itu tersebut. Jadi kita sebut bahawa untuk menjawab persoalan ini, ada orang mempertikaikan, kita solat, kita puasa, tapi kenapa kita dapat kesusahan? Sedangkan Allah Ta'ala dah janjikan, kalau kamu jaga hak Allah, Allah akan jaga hak kamu. Maka untuk perkara ini, menjawab kemusykilan ini, yang pertama adalah kita kata setiap keburukan yang kita dapat itu, kita kena tahu bahawa itu adalah disebabkan oleh perbuatan manusia, sama ada perbuatan kita ataupun perbuatan daripada sekeliling kita. Mana Allah Ta'ala sebut, zaharal fasadu fil barri wal bahr, telah berlaku kerosakan di daratan dan juga di lautan. Bima kasabat aydin nas, kerana perbuatan manusia itu sendiri. Sama ada manusia itu diri kita ataupun orang di sekeliling kita ataupun masyarakat di sekeliling kita. Maka apabila satu kerosakan itu berlaku, maka akan menimpa juga orang yang ada di dalam masyarakat tersebut. Maka dalam keadaan tersebut kita tidak boleh terlepas daripada apa yang berlaku, fasad yang berlaku di sekitar kita. Maka perkara itu juga berlaku kepada orang yang menjaga hak-hak Allah, mereka juga ditimpa dengan ujian, bencana dan juga sebagainya. Liyuziqahum ba'dallazi amilu, untuk merasakan bagi mereka ini kesan akibat daripada perbuatan kerosakan yang mereka lakukan. La'allahum yarji'un, moga-moga dengan rasanya azab tersebut mereka ini kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bertaubat. Maka Allah Ta'ala akan cabut bala dan juga malapetaka itu daripada sesuatu kaum. Itu adalah yang pertama, iaitu keburukan, fasad ataupun sesuatu yang terjadi, sesuatu yang buruk yang terjadi kepada hamba itu adalah disebabkan adalah perbuatan manusia. Dan itu adalah berkaitan dengan masyarakat, diri kita dan juga sebagainya yang kita lakukan, maka akibat daripada perbuatan tersebut kembali kepada kita. Kemudian yang kedua adalah kenapa orang yang menjaga hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini juga diuji, juga mendapat perkara yang buruk, adalah kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu lebih mengetahui tentang hamba-Nya. Mungkin boleh jadi apabila diberikan satu ujian, diberikan satu bala bencana, malapetaka, maka itu adalah lebih baik baginya. Itu adalah kebaikan baginya. Kerana hujung daripada bala ataupun malapetaka itu, maka boleh jadi seorang itu akan lebih bertakwa, akan lebih beriman, akan lebih sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seperti mana dalam satu syair yang dinisbahkan kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, sebut, wa kam lillahi min lutfin khafi yadhiqu khafahu an fahmi zaki. Kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini ada kelembutan yang tersembunyi, ada satu kehalusan bahawa Allah Ta'ala ini pemurah, Allah Ta'ala ini penyayang, walaupun dalam setiap apa yang terjadi kepada hamba. Boleh jadi Allah Ta'ala uji dengan penyakit, boleh jadi Allah Ta'ala uji dengan kesusahan, kehilangan harta. Tetapi Allah Ta'ala letakkan lutfun di dalam sesuatu kesengsaraan tersebut. Apabila seseorang itu bijak, apabila seseorang itu memperhatikan tentang bala yang ditimpanya dan juga malapetaka yang ditimpanya, maka dia akan lihat lutfun khafi, kelembutan, kehalusan, rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu ada pada
bala dan juga malapetaka yang dihadapinya. Maka hamba itu tidak dapat mungkin tidak tahu apa yang menimpanya itu dari sudut kebaikan, dari sudut keburukan. Dia hanya melihat kepada perkara yang zahir. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala ini dengan sifat lemah lembutnya, sifat penyayangnya, sifat pemurahnya, Allah Taala nak berikan pada akhirnya adalah kebaikan kepada hamba-hamba tersebut. Maka boleh jadi seseorang hamba itu dia jaga hak-hak Allah, dia solat, dia puasa, dia menunaikan fardu-fardu lain yang difardukan ke atasnya, tapi dia juga mendapat ujian daripada Allah, mendapat ketakutan, mendapat sekian. Tetapi yang diinginkan daripada ketakutan, yang diinginkan daripada bala tersebut adalah kebaikan. Pada akhirnya adalah kembali kepada kebaikan. Sebab itu Allah Ta'ala sebut ihfazillaha yahfazka. Allah Ta'ala akan jaga kamu. Allah Ta'ala tak akan binasakan kamu. Allah Ta'ala tidak akan mensia-siakan pengharapan kamu kepadanya. Ihfazillaha tajidhu amamak. Kamu akan dapati bahawa dia akan tolong. Ada lutfun khafi tersebut. Kita lihat kelembutan penyayangnya Allah dalam perkara-perkara yang kecil. Apabila kita lihat betul bahawa Allah Ta'ala itu tolong kita dalam keadaan kesusahan. Maka apabila dalam kesusahan, dalam keadaan kita menjaga hak-hak Allah SWT, Allah Ta'ala akan dorongkan kepada jalan keluar daripada masalah kita. Seperti mana Allah Ta'ala sebutkan dalam surah At-Talaq ayat yang kedua dan juga yang ketiga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang yang bertakwa kepada Allah, dan takwa itu seperti mana kita tahu adalah menjaga diri daripada melakukan perkara yang dilarang dan juga diharamkan kepada kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Maka Allah Ta'ala akan berikan jalan keluar untuk masalah kesempitan, kesusahan hidupnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan dia akan berikan rezeki. Jika sekiranya kita dalam kesusahan, Allah Ta'ala berikan rezeki daripada sumber yang dia tidak sangka. Daripada perkara yang dia tidak sangka. Maka ini orang yang bertakwa. Man yattaqillah wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah. Siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, fa huwa hasbuh, maka cukuplah Allah sebagai pelindungnya. Innallaha balighu amrihi. Dan Allah Taala melaksanakan segala urusannya. Qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Dan Allah Taala telah tetapkan sesuatu perkara itu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tanggungjawab kita, tugas kita adalah melaksanakan kewajipan yang kita laksanakan kewajipan yang dipintahkan kepada kita untuk lakukan. Dan kata Nabi SAW dalam hadis tadi, wa'lam ataupun fas'alillah iza sa'alta fas'alillah. Apabila kamu nak meminta pertolongan, mintalah kepada Allah. Wa iza sta'anta fasta'in billah. Dan apabila kamu nak memohon pertolongan, maka mohonlah kepada Allah. Dan kata Nabi, wa'lam, ketahuilah kalau seluruh umat ini bersatu berkumpul untuk memberi manfaat kepada kamu, memberikan kamu kelebihan, memberikan kamu pangkat, memberikan kamu harta, maka kata Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan memberi manfaat kecuali apa yang telah Allah Taala tetapkan. Dan begitu juga kalau seluruh umat ini bersatu berkumpul semuanya untuk memberikan kemudaratan kepada kamu, maka mereka ini tidak akan memberi kemudaratan kecuali apa yang telah Allah Taala tetapkan. Kemudian kata Nabi SAW, Wufi'adil aqlam. Takdir kita ini telah ditulis, telah diangkat pena, tidak boleh diubah, tidak diubah. Wajaffatil suhuf. Dan juga dakwat dan juga lembaran-lembaran kertas itu telah kering, tidak perlu ditukar, tidak boleh ditukar dan sebagainya. Maka Allah Ta'ala telah tetapkan kita takdir yang tertentu, walau macam mana manusia berusaha untuk memberi manfaat kepada kita ataupun memberi mudarat kepada kita, itu tidak memberi kesan kepada apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itu kita perlu beriman bahawa Allah Taala telah mentakdirkan kepada kita takdir yang baik. Maka kita berusaha untuk mencapai kepada takdir tersebut. Kerana kita tidak tahu takdir kita selepas ni apa. Kita tak tahu apakah yang Allah Taala tetapkan kepada kita. Maka dengan keimanan kita kepada takdir dan juga sangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita berusaha
untuk sampai kepada takdir yang baik itu dengan amal ibadat, dengan melaksanakan perintah Allah dan juga meninggalkan segala larangan. Maka itu adalah maksud ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahak, dan sehinggalah akhir hadis. Moga-moga kita mendapat manfaat daripada apa yang telah disampaikan. Moga-moga perkara itu menjadi panduan kepada kita untuk melaksanakan ibadat dalam bulan Ramadan ini. Moga-moga kita termasuk daripada golongan yang mana qama ramadana imanan wa ihtisaban, dan juga diampunkan dosa kita insya-Allah. Cukup setakat tu aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.